bertajuk Gema Naga Biru di Dasar Lautan. Bersiaplah untuk kejutan. Siren amaran bergema di dalam kapal selam Jerman yang paling canggih. Beberapa menit yang lalu, mereka mentertawakan sang naga dari Malaysia sebagai sebuah kapal diesel usang. Kini, keangkuhan itu telah bertukar menjadi ketakutan. Sejurus selepas musuh hilang dari sonar, apa yang bergema di lautan dalam bukanlah bunyi torpedo, tetapi sebuah melodi indah sebanyak 32 denyutan yang menggegarkan badan kapal secara langsung. Bodoh, adakah mereka sedang menyanyi di bawah kita? Saat itu, gergasi teknologi Jerman terpaksa tunduk kepada naga dari timur. Ia adalah sebuah checkmate yang paling elegan dalam sejarah. Mengapakah U-boat yang terkuat itu menggeletar hanya karena sebuah lagu? Saksikanlah keseluruhan kisah yang mengejutkan ini. Di perairan Hawaii, medan latihan lingkaran Pasifik, atau lebih dikenali sebagai Rimpak, dilitupi oleh lautan biru nilam yang tenang. Namun, ratusan meter di bawah permukaan, dalam kegelapan abadi, sebuah pertempuran simulasi yang mendebarkan sedang berlangsung, di mana kapal-kapal selam tercanggih dari pelbagai negara saling mengacukan pisau ke leher lawan. Dalam dunia yang sunyi sepi pada suhu sifar mutlak, di mana cahaya matahari pun tidak mampu menembusinya, seekor serigala perak meluncur dengan senyap. Ia adalah kapal selam Type 212A, kebanggaan tentara laut Persekutuan Jerman. Dengan sasaran bawah air sekitar 1.830 tan dan panjang 57 meter, ia kelihatan kecil berbanding kapal selam nuklear negara lain, tetapi di dalamnya tersembunyi sebuah jantung inovatif yang telah mengejutkan dunia. Sistem pendorongan bebas udara AIP yang menggunakan sel bahan api. Berbeza dengan kapal selam diesel konvensional yang perlu kerap naik ke permukaan untuk mengecas bateri menggunakan enjin yang bising, sistem ini, yang menjana elektrik melalui tindak balas kimia antara hidrogen dan oksigen, membolehkannya kekal menyelam di lautan dalam selama beberapa minggu. Lebih hebat lagi, proses tindak balas kimia ini tidak menghasilkan sebarang bunyi. Dengan sistem yang tidak mengeluarkan bunyi mekanikal ini, Type 2112A, digeruni sebagai kapal selam paling senyap di dunia, malah digelar lohong hitam, black hole. Di dalam pusat informasi tempur CIC kapal, suasananya tegang seperti di dalam sebuah bilik bedah yang dingin. Di tengah-tengahnya, Kapten Schneider, dengan pangkat Komander Madya, merenung monitor konsol sonar dengan pandangan tajam, umpama helang yang mengintai mangsanya. Di tangannya, sehelai kertas plan operasi digenggam erat, sedikit lembab oleh peluh. Ada sebab yang jelas mengapa beliau begitu tegang. Tentara Laut Jerman pernah menerajui teknologi kapal selam dunia, mencetuskan ketakutan di seluruh Atlantik dengan armada U-boat mereka. Namun, kegemilangan itu kini tinggal kenangan. Sebaliknya, berita yang menyelubungi tentara laut Jerman sejak beberapa tahun kebelakangan ini hanyalah tentang kadar operasi yang menurun. Kekurangan budget menyebabkan kelewatan perolehan alat ganti, dan penyelenggaraan yang buruk menyebabkan kapal-kapal tersadai lama di limbungan. Malah, pernah terjadi satu insiden memalukan di mana kesemua 6 kapal selam mereka tidak dapat beroperasi. Satu situasi yang tidak sepatutnya berlaku bagi sebuah angkatan laut. Lebih memburukkan keadaan, ingatan tentang kemalangan ngeri yang disebabkan oleh rakan-rakan sekerjanya menghantui pikiran Schneider. Pada tahun 2017, U-35 terlanggar batu semasa ujian menyelam di Norway, menyebabkan kemudi X-nya patah. Pada tahun 2019, U-36 pula terkandas di dalam lumpur sejurus selepas meninggalkan pelabuhan. Teknologi Jerman nomor 1 di dunia, tetapi tentara laut yang mengendalikannya bertaraf dunia ketiga. Schneider tahu benar kata-kata sinis pengkritik tentara di seluruh dunia itu. Oleh itu, Rimpak kali ini bukan sekadar latihan biasa bagi mereka. Ia adalah pertempuran membalas dendam yang tidak boleh mereka kalah demi mengembalikan maruah tentara laut Jerman yang telah tercalar dan kebanggaan mereka sebagai pewaris U-boat. Bagaimana keadaannya? Jangan terlepas walau satu pun bunyi di dalam air, suara Schneider yang rendah dan terkawal disambut serta-merta oleh operator sonar yang memakai fon kepala. Kepekaan sonar sangat baik, Kapten. Buat masa ini, tiada sumber bunyi buatan manusia dikesan dalam radius 50 km di sekeliling kita, hanya bunyi paus dan arus laut. Jangan leka,
Musuh simulasi kita kali ini bukan sahaja kapal selam nuklir Amerika. Ada satu lawan yang menyusahkan datang dari negara kepulauan di timur. Schneider mengalihkan pandangannya ke skrin pautan data yang memaparkan maklumat sebuah kapal selam dari Malaysia. Kapal selam kelas Naga Biru, milik Tentera Laut Diraja Malaysia. Panjang 84 meter, sasaran bawah air 4,200 ton. Ia adalah salah sebuah kapal selam berkuasa konvensional terbesar di dunia, lebih 2 kali ganda size Type 212A Jerman. Namun, senyuman sinis terukir di bibir Schneider. Bukan saiznya yang beliau pandang rendah, tetapi perbezaan sistem pendorongnya. Perkataan engine Stirling yang tertera pada helaian data merangsang rasa superioritinya. Engine Stirling adalah engine pembakaran luaran yang menggerakkan omboh dengan memanaskan dan menyejukkan gas di dalam silinder. Memang ia pernah dianggap sebagai sistem AIP yang revolusioner suatu ketika dahulu, tetapi berbanding sel bahan api yang telah disempurnakan oleh Jerman, ia adalah teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Kapal selam yang menjana elektrik dengan menggerakkan omboh dan aci engkol, mereka bawa relik dari zaman revolusi perindustrian ke sini. Schneider mencemuh di dalam hati. Senjata utama sel bahan api adalah kesenyapan mutlaknya karena jumlah komponen bergerak yang sangat sedikit. Sebaliknya, engine Stirling, walau sebaik manapun langkah penebatan bunyi yang diambil, pasti akan menghasilkan getaran mekanikal halus atau bunyi karena pergerakan fisikal logam. Di dalam dunia akustik lautan dalam, mengeluarkan bunyi bermakna menempah maut. Secara teorinya, perbezaan kesenyapan antara kapal Jerman yang menjana elektrik melalui tindak balas kimia dan kapal Malaysia yang menjana elektrik dengan memutarkan enjin adalah ibarat langit dan bumi. Mereka hanyalah sekumpulan orang yang gembira mengutip teknologi lama yang telah kita buang. Seekor paus yang besar dan lambat bukanlah tandingan kita. Keyakinan Schneider ini berasaskan bukti saintifik dan bukanlah angan-angan kosong. Negara Jerman, sejak dahulu lagi, sentiasa memuja teori dan angka. Mustahil mereka akan tewas dalam taktik di lapangan kepada lawan yang lebih rendah dari segi spesifikasi di atas kertas. Keyakinan diri yang kuat inilah yang menjadi kekuatan mereka, dan pada masa yang sama, titik buta mereka yang membawa pada ketika itu, operator sonar yang sedang meneliti konsol bersuara lantang, "Kapten." Terkesan isyarat akustik yang sangat lemah di bearing 31 sifar. Ciri frekuensi ini bukan bunyi skru. Ia seperti bunyi sesuatu membelah air. Membela air? Makhluk hidup? Tidak. Ia mempunyai corak yang teratur. Jarak anggaran 8.000 meter. Kedalaman 400. Bergerak pada kelajuan rendah. Data telah keluar. Tidak syak lagi. Ia naga biru dari Malaysia. Ketegangan mula terasa di CIC. Jarak 8.000 meter. Dalam pertempuran torpedo modern, ini adalah jarak bahaya di mana kedua-dua pihak boleh mengunci sasaran. Namun, riak wajah Schneider tidak menunjukkan sebarang kebimbangan. Sebaliknya, senyuman ganas seperti pemburu yang telah menemui mangsanya terukir di wajahnya. "Jumpa pun kau." Badan besar memang susah nak bersembunyi. Schneider segera memberi arahan untuk beralih ke mod serangan, bergerak senyap dan pantas, ambil posisi yang menguntungkan untuk serangan torpedo. Musuh masih belum menyadari kehadiran kita. Mari kita ajar mereka tentang kesenyapan sel bahan api kita. Jurumudi kapal Jerman mengendalikan tuil kawalan dengan cermat. Type 212A mula membelok dengan lancar. Pelan mereka sepatutnya sempurna. Mengesan bunyi enjin dan aliran air musuh, manakala mereka sendiri dalam keadaan senyap sepenuhnya, menyelinap masuk ke titik buta lawan dan melancarkan torpedo simulasi. Ia sepatutnya menjadi kesudahan yang dijangka, seperti yang tertulis di dalam buku teks. Tetapi Schneider masih belum tahu. Bunyi enjin Stirling yang dipandang rendahnya itu sebenarnya telah disenyapkan sehingga ke tahap ia sebati dengan bunyi latar belakang lautan, hasil daripada jubin anekoik canggih dan penalaan imbangan ekstrem oleh juru teknik mahir Malaysia. Beliau juga tidak tahu bahwa bunyi yang disangkanya telah dikesan itu bukanlah kesilapan yang tidak disengajakan oleh kapal selam Malaysia, tetapi satu umpan yang sengaja dilepaskan untuk memerangkap kapal Jerman itu. Di atas papan catur lautan dalam ini, bukan Jerman yang membuat langkah pertama.
Di dalam kesunyian laut, sang naga bernama Malaysia sedang perlahan-lahan, tetapi pasti, mula membuka rahangnya yang besar. Schneider memberi arahan dengan suara yang penuh keyakinan. Mulakan turutan serangan. Tiup 1 dan 2. Sedia. Tembak. Beri pengajaran kepada kapal diesel lapuk itu. Tiup 1, tembak. Tiup 2, tembak. Seiring dengan laungan Kapten Schneider, bunyi udara termampat dilepaskan dari tiup torpedo kapal Jerman bergema. Sudah tentu ia hanyalah isyarat kunci elektronik untuk tujuan latihan, tetapi dalam pertempuran sebenar, ia adalah hukuman mati yang akan merobek lambung kapal musuh. Di skrin utama CIC, garisan unjuran yang menunjukkan trajektori torpedo yang dilancarkan dan sasarannya, naga biru, bertindih. Perlanggaran dalam masa 30 saat. Kemenangan sudah pasti. Anak-anak kapal Jerman menanti saat itu dengan nafas tertahan. Mustahil ada kesilapan dalam pengiraan yang dibuat oleh komputer mereka. Begitulah mereka telah dididik. Namun, ramalan itu meleset. Sasaran membelok tajam. Apa? Pergerakan apa ini? Laporan operator sonar yang kedengaran seperti jeritan memecah kesunyian. Titik yang mewakili naga biru di monitor menunjukkan pergerakan yang mustahil. Ia seolah-olah sebuah kereta yang sedang meluncur laju tetapi menggelongsor ke sisi tanpa mengurangkan kelajuan. Satu gerakan yang menentang hukum inersia. Kapal selam gergasi itu drift di dalam air. Hanya itu cara untuk menggambarkannya. Gumpalan besi seberat lebih 4.000 tan dan sepanjang 84 meter itu memusingkan badannya seperti ikan lumba-lumba, mengelak laluan torpedo Jerman dengan jarak setipis helaian rambut. Dengan badan sebesar itu, radius pusingan seperti itu, mustahil dari segi fisikal. Schneider tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mengikut pengetahuannya tentang kapal selam, semakin besar saiz kapal, semakin besar rintangan air yang dihadapinya, dan pergerakannya akan menjadi semakin perlahan. Apatah lagi, sebuah kapal selam Malaysia yang jauh lebih besar daripada Type 212A Jerman mampu membelok lebih tajam daripada mereka. Ia adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Inilah kehebatan kemudi X yang dibanggakan oleh TLDM. Kebanyakan kapal selam konvensional menggunakan kemudi berbentuk salib plus. Kemudi menegak untuk membelok ke kiri dan kanan, manakala kemudi melintang untuk naik dan turun dengan fungsi yang terasing. Namun, 4 bilah kemudi di buritan naga biru disusun dalam bentuk X dan kesemuanya bergerak serentak dikawal oleh komputer. Ini membolehkan pergerakan yang menggunakan luas permukaan sayap secara maksimum, meningkatkan prestasi membelok sebanyak 30% dan prestasi menukar kedalaman sebanyak 15% berbanding kemudi salib konvensional. Apa yang lebih menakutkan ialah kelebihannya yang lain. Dengan kemudi salib, jika kemudi melintang rosak, kapal tidak lagi boleh menyelam atau timbul. Tetapi dengan kemudi X, walaupun satu daripada 4 bilah rosak, program komputer akan serta-merta mengimbangi sudut baki 3 atau 2 bilah yang tinggal, membolehkan pengendalian kapal diteruskan seperti biasa. Itu bukan sekadar kemudi. Itu, seperti sayap. Mereka bukan mengemudi mesin. Mereka seolah-olah sedang menjinakkan makhluk hidup, bisik jurumudi Jerman dengan wajah pucat. Mereka juga menggunakan kemudi X pada Type 212 Ace A yang canggih. Tetapi untuk menguasainya, ia memerlukan program kawalan yang sangat maju dan, yang paling penting, deria jurumudi yang sehebat dewa. Pada tahun 2017, 35 tentara laut Jerman telah melanggar tebing semasa menyelam di perairan Norway, merosakkan kemudi X kebanggaan mereka. Ini adalah bukti bahwa kemahiran manusia tidak standing dengan prestasi jentera. Sebaliknya, Malaysia telah bertahun-tahun lamanya mengkaji dan menyempurnakan sistem kawalan yang kompleks ini. Realiti yang berlaku di depan mata mereka kini dengan kejam menunjukkan bahwa fakta memiliki teknologi yang tertera pada katalog spesifikasi tidak sama dengan menguasai penggunaannya dalam pertempuran sebenar. Jangan hilangkannya. Guna sonar aktif kalau perlu. Kejar. Nada cemas Schneider mula kedengaran dalam arahannya. Beliau sanggup mengorbankan kesenyapan demi menentukan kedudukan musuh. Namun, ia sudah terlambat. Naga yang telah mengelak torpedo dengan pusingan tajam itu telah meluncur masuk ke dalam arus laut yang kompleks, menggunakan momentumnya, isyarat sonar. Hilang, semakin lemah.
Bunyi sedang diserap. Operator sonar menekan fon kepalanya kuat-kuat ke telinga. Dengan riak wajah keliru. Ping sonar yang dilepaskan oleh kapal Jerman tidak kembali, seolah-olah bola yang dibaling ke dalam kekosongan. Badan kapal naga biru dilitupi sepenuhnya oleh jubin penyerap bunyi khas, atau jubin anekoik. Bahan getah yang dianggap sebagai kulit bagi kapal selam ini menyerap gelombang sonar musuh dengan menukarkannya kepada tenaga haba, mengurangkan gema ke tahap yang paling ekstrem. Ia juga berfungsi sebagai dinding penebat bunyi, menghalang bunyi dari dalam kapal daripada terlepas keluar. Teknologi jubin penyerap bunyi Malaysia adalah hasil puncak kejuruteraan bahan. Kabar angin mengatakan bahwa setiap komponen pelekatnya diuruskan sebagai rahasia besar untuk memastikan ia tidak tertanggal akibat perubahan tekanan atau suhu air, dan setiap keping jubin ditampal dengan tangan oleh tukang yang mahir. Hasil kerja yang teliti dan penuh dedikasi inilah yang menjadikan istana besi seberat 4.000 tan itu sebati dengan persekitaran lautan dalam. Kapten, bunyi enjin Stirling juga tidak dapat dikesan. Ia benar-benar telah larut dalam bunyi latar belakang. Pasti ada omboh yang bergerak, mustahil tiada getaran. Schneider menghentak konsol. Beliau tidak tahu bahwa enjin Stirling yang digunakan oleh Malaysia bukanlah sekadar teknologi lama. Enjin yang dibina berlesen dan diubah sesuai secara unik itu bergerak dengan sangat lancar pada kelajuan putaran yang amat perlahan. Tambahan pula, keseluruhan enjin diletakkan di atas struktur, rak terapung, floating raft, yang disokong oleh getah dan sistem suspensi berlapis-lapis. Secara fizikalnya, memutuskan pemindahan getaran ke badan kapal. Semasa Jerman terlalu yakin bahwa sel bahan api adalah yang terhebat dan leka dengan kesenyapan tindak balas kimianya, Malaysia telah menggilap teknologi usang sehingga ke tahap yang paling ekstrem dan akhirnya mencapai satu alam paradoks. Ia berputar, tetapi tidak kedengaran, tidak kelihatan, tidak kedengaran. Makhluk yang sebentar tadi dianggap mangsa, kini tiba-tiba menjadi hantu yang tidak diketahui, larut ke dalam kegelapan di sekeliling mereka. Ketakutan mula merayap di dalam kapal Jerman. Ia adalah perasaan cemas seperti manusia modern yang dikelilingi teknologi canggih tiba-tiba terkampak ke dalam kegelapan zaman purba. Ingatan tentang penyelenggaraan yang buruk dan kemalangan lampau melintas di pikiran anak-anak kapal seperti bayangan hantu. Bagaimana jika sensor rosak sekarang? Bagaimana jika kemudi tidak berfungsi? Bagi mereka yang sadar akan kelemahan di bawah kaki mereka, kesempurnaan kapal selam Malaysia yang menakutkan itu menjadi tekanan yang semakin berat. Cari, ia mesti berada di sekitar sini. Selagi enjinnya beroperasi, pasti ada haba yang dikeluarkan. Suara Schneider menjadikan suasana tegang di CIC semakin memuncak. Namun, jawaban kepada seruannya tidak datang daripada anak buahnya, tetapi dari lautan dalam itu sendiri. Ia bukan sisa daripada pergerakan mengelak tadi. Jelas sekali ia adalah getaran buatan manusia, tetapi tidak agresif. Satu getaran bes yang dalam. Rasanya seolah-olah loceng gergasi yang dibalut dengan baldu tebal dipukul. Bunyinya bergema hingga ke sanubari. Bunyi apa ini? Operator sonar memandang monitor dengan wajah pucat lesi. Kapten, saya tak percaya ini. Korak frekuensi ini bukan bunyi serangan. Iya, melodi yang teratur. Melodi? Ya. Ia menggetarkan seluruh badan kapal pada frekuensi yang amat rendah. Analisis data. Panjangnya 32 suku kata. Berulang-ulang. Musuh yang tidak kelihatan sedang memainkan sesuatu betul-betul di sebelah mereka. Fakta ini menanamkan ketakutan yang jauh lebih mendalam berbanding ditembak torpedo ke dalam diri golongan elit Jerman itu. Ikan paus yang menyanyi tanpa menunjukkan diri, atau mungkin panggilan dari dasar laut. Sesuatu yang dingin mengalir di tulang belakang Schneider. Beliau dapat merasakan secara naluri. Ini bukan provokasi. Ini adalah satu ritual untuk menunjukkan perbezaan peradaban yang jauh lebih tinggi. Tidak dapat dianalisis. Adakah AI tercanggih buatan Jerman tidak mampu mentafsir satu corak bunyi pun? Jeritan Schneider bergema di CIC, tetapi ia lebih kepada jeritan untuk menepis ketakutan yang tidak diketahui puncanya yang timbul dari dalam dirinya, berbanding teguran kepada anak buahnya. Di monitor, perkataan analisis gagal berkelip-kelip. Getaran itu terlalu aneh. Ia bukan gelombang destruktif seperti letupan,
dan bukan juga bunyi mekanikal seperti putaran skru. Ia adalah bunyi bass yang sangat rendah, yang lebih dirasai oleh kulit dan tulang berbanding didengar oleh telinga manusia, berulang dalam irama yang tetap tetapi dengan fluktuasi organik. Kapten, ini bukan isyarat Morse, bukan juga data bahasa. Jika perlu digambarkan, ia mempunyai struktur musik. Operator sonar membesarkan spektrum frekuensi dengan tangan yang menggeletar. Jumlah bunyinya 32. Frasa yang pendek, tetapi setiap not mempunyai kedalaman yang luar biasa. Seolah-olah batu batan yang telah wujud sejak ribuan tahun dahulu tiba-tiba menyanyi. 32 suku kata, 32 huruf. Sebaik sahaja mendengar angka itu, satu perasaan deja vu yang kuat melanda pikiran Schneider. Bukan ingatan dari data taktikal atau manual, tetapi ingatan yang lebih lama, dari zaman kanak-kanaknya, di hadapan pendiang api, datuknya, seorang bekas pegawai tentara laut, pernah bercerita tentang satu legenda dari timur. Hans, di dunia ini, ada negara yang tidak dapat kita ukur dengan logik kita, kata datuknya sambil merenung jauh. Mereka tidak mempamerkan kekuatan dengan dentuman meriam. Kekuatan mereka, seperti lagu kebangsaan mereka, kelihatan kecil dan senyap, tetapi di dalamnya, ia teguh seperti batu. Semangat seperti itulah yang paling digeruni. Lagu itu, ia bukan tentang kemenangan gemilang atau ancaman kepada musuh. Ia adalah sebuah doa, sebuah permohonan yang tenang agar raja dan negara dilimpahi rahmat dan kebahagiaan untuk selamanya. Datuknya bercerita, walaupun nadanya ringkas, para pemimpin dunia pada masa itu terpegun dengan kesenyapan dan marwah agung yang terkandung di dalamnya. Mustahil. Adakah ini negaraku? Schneider terasa seperti disimbah air ais. Getaran yang sedang menggegarkan badan kapalnya sekarang adalah lagu kebangsaan Malaysia. Sang naga tidak menembak umpan dari tiup torpedonya atau mengganggu komunikasi dengan jamming. Mereka menggunakan peranti pemancar frekuensi rendah khas atau sistem kawalan resonans badan kapal untuk menukar dinding keluli kapal Jerman itu sendiri menjadi sebuah pembesar suara gergasi dan menghantar lagu itu secara langsung. Ia adalah salam yang paling elegan dan paling kejam, yang hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki teknologi stealth yang unggul. Kami di sini. Kami boleh tembak pada bila-bila masa, tetapi buat masa ini, dengarlah lagu ini. Itulah message yang seolah-olah disampaikan. Satu dominasi mental yang jauh lebih berat daripada kuasa pemusnah fizikal. Mereka yang berbangga dengan sistem aib tercanggih dan spesifikasi sel bahan api mula merasakan diri mereka seperti kanak-kanak di hadapan seorang dewasa yang tenang. Kapten, kedudukan sumber bunyi telah dikenal pasti. Jerit operator sonar. Di mana? Jarak. Sifar. Semua orang di CIC menahan nafas. Sifar? Maksud kau? Betul-betul di bawah kapal kita. 5 meter di bawah lunas. Melekat seperti ikan penghisap. Laporan itu bermakna satu perkara dari segi taktikal. Checkmate. Dalam pertempuran kapal selam, berada betul-betul di bawah musuh adalah sama dengan kekalahan mutlak. Kapal di atas tidak boleh menyerang kapal di bawah. Jika torpedo dilancarkan, ia akan jatuh mengikut graviti dan berisiko meletupkan diri sendiri. Sebaliknya, kapal di bawah mempunyai kelebihan mutlak. Tanpa perlu menggunakan torpedo pun, ia boleh terus naik dan melanggar badan kapal lawan, merobek perutnya. Apatah lagi, musuh mereka adalah naga sepanjang 84 meter seberat 4.000 tan, manakala mereka hanyalah kapal kecil seberat 1.800 tan. Jika naga itu melakukan emergency blow sekarang, kapal Jerman akan melambung seperti kereta kecil yang dilanggar lori trailer dan hancur akibat tekanan air. Bila masanya, Adini, dengan badan sebesar itu, bagaimana ia boleh masuk ke titik buta kita? Kertas pelan operasi terlepas dari tangan Schneider. Keupayaan manuver luar biasa dengan kemudi X, kesenyapan mutlak hasil jubin anekoik, dan teknik operasi yang memaksimalkan kesenyapan engine Stirling. Kesemua elemen ini bergabung dengan sempurna, seolah-olah mentertawakan teori kosong yang dipanggil spesifikasi katalog. Teknologi yang telah dibuang oleh jurutera Jerman sebagai tidak efisien dan ketinggalan zaman, telah disuntik dengan jiwa oleh rakyat Malaysia, digilap
dan diangkat menjadi salah satu senjata terhebat di dunia. Ia bukan lagi perbezaan prestasi sebagai produk industri. Ia adalah tentang kecintaan terhadap peralatan, ketekunan dalam penyelenggaraan, dan tekad untuk mempertahankan negara. Makna lagu yang diceritakan oleh datuknya tentang doa untuk negara yang kekal abadi, kini, setelah hampir seabad, akhirnya difahami oleh Schneider. Mereka tidak mencari kemenangan yang gemilang atau kejayaan sekelip mata. Mereka hanya menimbun usaha yang tidak menonjol dan membosankan, demi untuk terus bertahan mengharungi arus zaman yang panjang, sehingga ia menjadi sekukuh batu. Kesabaran mengharungi masa, itulah intipati teknologi mereka. Hentikan serangan. Batalkan. Suara Schneider tidak lagi dipenuhi kekecewaan kekalahan, sebaliknya diwarnai dengan rasa lega. Beliau sadar, walau apapun yang mereka lakukan, ia sia-sia. Musuh tidak berniat untuk menenggelamkan mereka. Ini hanyalah untuk mengajar tentang perbezaan kekuatan. Getaran 32 denyutan yang bergema di lautan dalam masih berterusan. Ia tidak lagi kedengaran menakutkan seperti pada mulanya, sebaliknya mula terdengar seperti sebuah lagu penghormatan yang tenang, membalut mereka yang telah tewas dengan lembut. Berita big hormat. Ini bukan provokasi musuh. Schneider menanggalkan topinya dan menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah isyarat penamat yang sopan dari kesatria timur. Tamat. Kapal kita dikira musnah. Kata-kata Kapten Schneider itu memecah kesunyian yang menyesakan di CIC, bergema dengan perlahan tetapi jelas. Ia adalah pengakuan kalah yang memalukan. Namun, anehnya, tiada nada sedih dalam suaranya. Ia adalah satu perasaan tenang yang hanya dirasai apabila berhadapan dengan sesuatu yang unggul di luar jangkauan pemikiran manusia. Sebaik sahaja beliau mengakui kekalahan, getaran 32 denyutan yang menyelubungi badan kapal hilang serta-merta, seolah-olah tidak pernah wujud. Tekanan yang luar biasa itu surut, seperti kabus yang dihembus angin. Sonar, pergerakan musuh, sasaran menyelam dengan pantas, menurunkan kedalaman, laju, luar biasa lancar. Naga biru tidak melaungkan sorakan kemenangan, atau timbul ke permukaan untuk menunjuk-nunjuk sebagai pemenang. Ia hanya kembali ke kegelapan lautan dalam dengan senyap dan tenang, seperti seorang tukang yang telah selesai melakukan tugasnya dan mengemas peralatannya. Dalam keindahan cara ia berundur itulah, Schneider melihat intipati sebenar kekuatan Malaysia. Mereka tidak bertujuan untuk menang. Mereka hanya menjalankan tugas harian untuk mempertahankan negara dengan tenang. Emergency blow timbul ke permukaan. Udara mampat menolak air laut keluar dari tangki balast utama. Dengan bunyi yang kuat, kapal selam tercanggih Jerman itu mula naik ke permukaan laut. Akhirnya, pintu palka dibuka. Schneider naik ke puncak menara tinjau untuk menghirup udara segar. Di bawahnya terbentang langit biru Hawaii yang cerah dan lautan Pasifik yang tenang. Pemandangan yang begitu damai sehingga sukar untuk dipercayai bahwa beberapa menit yang lalu, satu pertempuran hidup dan mati telah berlaku di dasarnya yang gelap. Beliau mengambil teropong dan meninjau permukaan laut. Jauh di ufuk, satu bayang hitam melintas seketika. Ia adalah layar naga biru. Sebagai ganti mengisytiharkan kemenangan melalui radio, mereka hanya sekali mengibarkan jalur gemilang yang terpasang di layar, sebelum hilang semula di bawah ombak. Sosok itu bukanlah serigala perak ganas dari legenda Jerman. Schneider kemudiannya akan mengetahui makna di sebalik nama naga biru dari timur. Seekor naga yang menyimpan kebijaksanaan suci dan kekuatan yang penuh belas kasihan. Sebuah badan gergasi 4.200 tan berbanding kapal mereka yang hanya 1.830 tan. Size yang sepatutnya menjadi beban itu dikawal dengan sayap yang dipanggil kemudi X. Kesenyapannya dijaga oleh jantung lama yang dipanggil engine Stirling, dan kehadirannya disembunyikan oleh perisai yang dipanggil jubin anekoik. Ia adalah hasil pengubah suaian dan latihan yang berdarah, berbeza dengan mereka yang hanya membeli teknologi terkini. Kapten, kita kalah dengan apa? Dari segi spesifikasi, kita sepatutnya menang. Timbalan kapten yang berdiri di belakangnya bertanya, coba menahan rasa kecewa. Schneider menjawab sambil terus menatap ombak putih yang semakin menghilang. Kita bergantung pada prestasi. Mereka telah menguasai fungsi. Itu sahaja perbezaannya.
Angka-angka di atas katalog hanyalah nilai maksimum dalam keadaan yang ideal. Tetapi rakyat Malaysia telah menukarkan angka-angka itu menjadi kekuatan yang pasti dalam pertempuran sebenar melalui kebijaksanaan di lapangan dan kemahiran manusia. Sebuah mesin tidak akan dapat mengeluarkan prestasi yang melebihi penggunanya. Nampaknya kita telah terlalu bergantung pada kuasa mesin. Schneider membetulkan topinya dan menegakkan badannya. Beliau tidak akan sekali-kali lagi mentertawakan kapal selam Malaysia sebagai kapal usang, dan beliau yakin bahwa kisah datuknya itu bukanlah sekadar legenda. Doa untuk keabadian yang terkandung dalam lagu itu adalah manifestasi tekad teguh Malaysia untuk melindungi apa yang tidak berubah, berbanding perubahan yang gah, berdiri tegak. Laungan Schneider menegakkan tulang belakang anak-anak kapal yang berada di geladak. Beri tabik hormat kepada mereka. Tak perlu nampak. Tunjukkan penghormatan tertinggi kepada U-boat yang berada di bawah laut ini. Pasukan elit tentera laut Jerman serentak memberi tabik hormat ke arah ufuk timur. Ia bukanlah upacara ritual pihak yang kalah kepada pemenang dalam satu latihan. Ia adalah tanda kekaguman yang tulus dari seorang jurutera dan pahlawan kepada senior yang berada di tahap yang jauh lebih tinggi. Angin laut meniup lembut wajah mereka. Dalam tiupan angin itu, beliau seakan-akan terdengar melodi itu sekali lagi. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rahmat bahagia, Tuhan kurniakan. Raja kita, selamat bertakhta. Selagi armada senyap ini berada di lautan, kesunyian dan kedaulatan Malaysia tidak akan dapat diceroboh oleh sesiapapun. Schneider menarik nafas dalam-dalam dan dengan tekad yang baru, beliau memberi arahan. Kita kembali. Sebaik sahaja tiba di limbungan, mulakan pembersihan dan pemeriksaan menyeluruh. Jangan biarkan satu skru pun longgar. Kita juga akan bermula dari Sifar. Pewaris U-boat itu berikrar untuk menjadi lebih kuat, dengan pengalaman pahit kekalahan sebagai pengajaran. Dari dasar laut, naga biru mungkin hanya memerhatikan mereka dengan senyap, tanpa berkata apa-apa. Perbualan hangat antara pahlawan yang berlaku dalam dunia, tanpa suara itu, tidak akan tercatat dalam mana-mana halaman sejarah. Tetapi ia adalah satu babak ajaib yang akan terukir selamanya di dalam jiwa mereka. Bagaimana? Mengapakah teknologi Jerman yang dikatakan terkuat di dunia terpaksa tunduk kepada kapal selam Malaysia yang dianggap usang? Ini karena rakyat Malaysia telah menyuntik jiwa ke dalam mesin, mengubah alat semata-mata menjadi sebahagian daripada tubuh mereka. Keamanan bukanlah sesuatu yang diberikan secara semula jadi, tetapi ia dipertahankan melalui latihan berdarah dan kesenyapan pahlawan tanpa nama seperti mereka ini. Jika malam ini Anda dapat tidur dengan nyenyak, mungkin ia adalah karena jauh di dasar lautan, seekor naga biru sedang berjaga dengan matanya yang tajam. Setinggi-tinggi penghormatan kepada armada senyap yang mulia ini. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk Anda merenung kembali maruah yang tidak boleh Anda gadaikan.